Para sahabat yang dikasihi, untuk sambungan hari ini. Jadi sambungan kita hari ini ayat yang ke-10, ayat ke-10 dari surah Al-Mumtahanah. Ini berhubung dengan hukum al-muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang asalnya mereka itu dulu tidak Islam, kemudian mereka masuk Islam. Apabila diyakini keislaman mereka, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada bekas suami mereka yang masih kafir. Sebab awal dakwah Islam di Mekah dulu, di mana seorang wanita boleh bersama dengan suaminya yang masih kafir, atau seorang suami boleh bersama dengan isterinya yang masih kafir. Itu di awal lah. Kemudian setelah turun ayat ni, maka apabila berlaku perbezaan agama antara suami dan isteri, mereka perlu dipisahkan. Baik, sama-sama kita baca untuk ayat 10 dan ayat 11 hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
والله والله عليم عليم. حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين زأبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإن وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما أنفقوا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا واتقوا الله الله الذي أنتم به مؤمنون. Sadaqallahu al-azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman dalam keadaan mereka itu berhijrah kepada kamu, maka famtahinuhun, maka ujilah keimanan mereka. Di akhir itu huruf nun di akhir itu ada syiddah, ada sabdu. Jadi kita wakaf dengan menjaga sifat gunnah dengan kada dua harakat. Famtahinuhun. Itulah sebabnya kenapa surah ini dinamakan surah Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, kerana sebahagian yang berhijrah perlu diuji sama ada mereka ini berhijrah kerana mereka sudah beriman ataupun mungkin mereka ada muslihat yang lain, atau mereka ini belum beriman tetapi ada muslihat yang lain. Allahu a'lamu biimanihin, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui keimanan mereka. Iman ni sesuatu yang tersembunyi dalam hati, tetapi boleh diuji, iaitu dengan diminta mereka itu mengucap dua kalimah syahadah. Apabila kamu mengetahui mereka itu adalah mukminat, wanita-wanita yang beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Yakni wanita yang sudah diketahui dia beriman tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami asal mereka yang kafir. Yakni dengan turunnya ayat ni, wanita yang beriman itu kalau suami mereka belum beriman, hubungan suami mereka terputus kerana mereka sudah beriman dan suami mereka masih dalam kekafiran. Lahunna hillul lahum, tidaklah mereka itu, yakni wanita yang mukminat itu halal bagi hum, bagi suami mereka yang masih kafir, wala hum, dan tidaklah pula pihak suami mereka yang kafir itu yahilluna lahun, halal untuk si isteri, bekas isteri mereka yang sudah beriman. Iaitu maknanya dah macam tadilah, sudah putus hubungan suami isteri kerana berbeza agama. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Iaitu wanita yang beriman perlu mengembalikan mas kahwin yang telah mereka terima, dibayar sekali kepada suami mereka yang masih kafir dulu. Kena taklid sebab berbeza agama. Ini lain dalam perkahwinan. Kalau suami isteri sama-sama Islam kemudian berpisah atau bercerai, maka si isteri tidak perlu bayar balik mas kahwin dan suami tak boleh menuntut balik, berdasarkan ayat dalam surah An-Nisa tu, fala wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a,
kamu telah berikan kepada salah seorang daripada isteri kamu satu jumlah harta yang besar, itu mas kahwin, maka janganlah kamu ambil sedikit pun daripadanya. Kalau berlaku perceraian tidak boleh diambil. Hal ni sebab bercerai kerana berbeza agama. Ini berlaku zaman Nabi dalam peristiwa hijrah. Jadi kalau yang berhijrah adalah seorang wanita yang dulunya tidak Islam, sekarang dah Islam, dah beriman, maka wanita itu perlu kembalikan mas kahwin yang diberikan oleh suaminya kerana suaminya masih kekal dalam agama kafirnya ataupun agama jahiliahnya. Wala junaha alaikum, dan tiadalah menjadi kesalahan bagi kamu. Maksudnya bagi kamu wahai orang-orang beriman yang ada di kota Madinah untuk mengahwini mereka yang apabila kamu bayar kepadanya mas kahwin. Ini kalau ada mana-mana sahabat yang nak kahwin dengan wanita yang baru berhijrah, tiada menjadi kesalahan, tetapi perlu diberi ujurahun, mas kahwin untuk mereka. Itu, okey, habis dah situ. Itu satu keadaan, satu cerita, iaitu wanita yang berhijrah adalah wanita yang beriman dan bekas suami mereka masih ada keadaan kafir, wanita tu perlu kembalikan mas kahwin. Baik. Untuk yang kedua, situasi kedua pula, si suami beriman, bekas isterinya masih kafir. Wala tumsiku, ya, bukan wala tamsiku. Sebab hamba dengar tadi ada yang baca wala tumsiku, tak bagi depan. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kamu ini bagi pihak lelaki tetap berpegang pada tali perkahwinan dengan wanita-wanita yang kafir. Iaitu maksudnya kalau si suami masuk Islam tetapi si isterinya memilih untuk kekal dalam agama jahiliah, agama asal, maka tidak boleh si suami itu terus bersama dengan isterinya yang masih kafir. Wala tumsiku, janganlah kamu berpegang pada tali perkahwinan, iaitu tidak boleh bersama dengan isteri-isteri yang masih kafir. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dalam kes macam ni, si suami yang beriman boleh minta mahar atau mas kahwin yang telah dibayar kepada isterinya dahulu sebab isteri dia memilih untuk kekal dalam agama jahiliah, agama asal, agama jahiliah. Dia tak mahu masuk Islam. Dan hendaklah mereka meminta mahar, mas kahwin yang telah mereka bayar. Kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan minta daripada isteri yang masih dalam kekafiran, hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Iaitu maksudnya si suami yang beriman minta mahar dengan isteri yang telah yang masih dalam kekafiran. Kemudian begitu juga sebaliknya. Dia dua keadaan di sini. Yang kes yang pertama, wanita beriman, suami masih kafir. Kes yang kedua, suami beriman, bekas isterinya masih kafir. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya untuk kamu. Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ayat yang ke-11, jika ada seseorang daripada isteri kamu itu, orang dulu kahwinnya ramai, dia jarangnya kahwin seorang isteri. Dulu mungkin memiliki 2, 3, lebih seorang daripada seorang isteri. Jika ada seseorang daripada isteri kamu lari kepada orang-orang kafir, iaitu kalau orang beriman ni, salah seorang isterinya mahu bersama dengan orang-orang yang kafir, mana tidak mahu ikut suami dia yang sudah beriman, lalu suami yang beriman itu dapat mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari. Siapa yang kena bayar ni? Yang kena bayar ni adalah pihak orang-orang yang ada di Madinah. Bayar ni dia ambil daripada lebihan mas kahwin hak isteri yang apa dia?
yang masih kafir itu dia bayar kepada suami dia. Jadi kalau ada lebihan tu dipanggil iqab. Lebihan itu digunakan untuk beri kepada pihak suami yang isterinya tidak mahu bersama dengannya. Lalu mereka lari pergi bersama dengan lelaki yang musyrik. Bayarkanlah kepada orang yang di mana isterinya itu lagi bayar banyak mana tu bayar dengan sejumlah mahar yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah. Kalau si suami ni bayar kepada isteri dia dulu mas kahwinnya, mungkin kita kata 1,000 dinar, maka pihak yang ada di Madinah, pihak yang berkuasa di Madinah menggunakan lebihan bayaran iqab diberi kepada lelaki itu. Jadi cerita ni dia agak kompleks sikit untuk kita faham, sebab dia melibatkan dua situasi, iaitu dalam kes yang pertama ada wanita yang beriman tapi suami dia masih kafir, mana tidak dua-dua masuk Islam. Satu kes yang lain, si suami masuk Islam tapi si wanita pula masih kafir. Jadi agak kompleks sikit lah, sebab melibatkan bila berlaku keadaan macam ni, pertamanya putus hubungan suami isteri. Yang kedua, si isteri yang tidak masuk Islam, dia kena bayar mas kahwin kembali kepada suami. Dia kena kembalikan semula hak dia, terima dulu. Begitu juga si wanita yang beriman, dia kena kembalikan mas kahwin kepada suaminya masing-masing kafir, sebab dia dengan bekas suami dia tak ada apa-apa lagi, berbeza agama. Baik. Ini adalah hukum yang khusus diberikan kepada kaum muslimat untuk mereka tidak dipulangkan kepada orang-orang kafir apabila mereka berhijrah setelah peristiwa Hudaybiyah. Ini peristiwa ni berlaku selepas Hudaybiyah. Bukan kata peristiwa ni berlaku masa hijrah Nabi pada peringkat awal. Ini maksud muhajirah, wanita yang berhijrah ni selepas tahun ke-10 hijrah. Tahun ke-10 hijrah. Ini baik, kita melihat di sini dalam surah Al-Fathu ada disebut tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana antara dalam isi perjanjian itu adalah tiadalah seseorang yang datang dari tidaklah seseorang dari kami yang mendatangi kamu sekalipun ia telah memeluk agamamu ya Muhammad, melainkan engkau perlu mengembalikan kepada kami. Ini salah satu perjanjian dalam isi dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Itu mana-mana orang-orang Mekah yang lari ke Madinah tanpa mendapat izin ahli keluarganya, walaupun dia dah memeluk Islam, dia dah masuk Islam tetapi tidak mendapat izin keluarganya, maka dia perlu dikembalikan kepada orang-orang di Mekah. Kecuali satu sahaja khusus, terkecuali daripada isi perjanjian, kecuali kalau yang masuk Islam yang lari itu adalah seorang mukminah, wanita yang beriman. Maka yang tu tak perlu dikembalikan. Tapi kalau hak lari tu, katakanlah seorang anak muda lelaki, dia masuk Islam, lari-lari Madinah, tiba-tiba keluarga dia beritahu dia tidak izinkan anak dia masuk Islam tu duduk di Madinah, maka perlu dikembalikan, sebab perjanjiannya begitu. Berdasarkan riwayat ini, maka ayat ini mengkhususkan perkara hak telah disebut dalam sunnah tentang sulhul Hudaybiyah. Dan ini merupakan contoh yang paling bagus bagi masalah ini. Baik, kita melihat apa dia dalam kisah yang berlaku kepada siapa ni, kepada Abdullah bin Abi Ahmad. Ia berkata kepada Ummu Kalsum binti Abi Uqbah bin Abi Mu'aid yang ikut berhijrah. Maka kedua saudaranya iaitu Umarah dan Al-Walid menyusulnya, mengikutinya, sehingga akhirnya mereka sampai kepada Nabi SAW.
Lalu mereka berdua meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalikan Ummu Kalsum tadi. Ummu Kalsum ni adik-beradik dengan Umarah dan Al-Walid. Iaitu mereka ni anak kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid tak masuk Islam lah. Begitu juga dengan dua orang abang dia. Dua orang anak kepada Uqbah iaitu Umarah dan Al-Walid. Umarah dan Al-Walid ini adalah saudara lelaki kepada Ummu Kalsum. Jadi bila Ummu Kalsum lari ke Madinah, mereka meminta supaya Ummu Kalsum dikembalikan. Maka Allah Ta'ala beritahu bahawa khusus untuk kaum wanita dikecualikan daripada ikut asal butiran dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Itu Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk mengembalikan wanita yang beriman kepada kaum musyrikin ataupun kepada ahli keluarga mereka. Lalu turunlah ayat ni lah. Itu yang menjadi kisah ataupun sebab kepada turun ayat ni. Jadi apabila wanita itu sudah berhijrah ke Madinah ataupun sudah berpindah ke Madinah dalam keadaan mereka beriman, famtahinuhunna, maka perlulah keimanan mereka itu diuji. Kata Ibnu Abbas, ujian itu ialah mereka diminta untuk mengucapkan kalimah syahadah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Kata Mujahid, famtahinuhunna, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Yakni tanyalah tujuan kedatangan mereka. Apabila maksud kedatangan mereka kerana marah mereka kepada para suami atau yang sejenisnya dan mereka tidak beriman, maka kembalikanlah kepada suami. Jadi maksudnya kalau mereka berhijrah ke Madinah semata-mata kerana sebab keduniaan, kerana tak puas hati dengan suami mereka di Mekah, bukan kerana betul-betul ikhlas untuk masuk Islam, maka perlu dikembalikan kepada suami mereka. Jadi alasan dunia tak boleh diterima. Mungkin dia ada isu-isu keduniaan, dia minta sesuatu, suami dia tak bagi, dia pun merajuk. Kelantan kata ngaju. Ngaju lari daripada Mekah ke Madinah. Kalau itu tujuannya, hak tu kena hantar klik ke Madinah. Kena hantar klik ke Mekah, maaf. Kena kembalikan ke Mekah. Tapi kalau mereka ini lari daripada Mekah ke Madinah kerana betul-betul mahu jadi seorang muslimah yang baik, maka mereka boleh kekal di Madinah. Fa in alimtumuhunna mu'minat, apabila kamu mengetahui yang mereka ini sudah beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir. Baik, antara cerita yang menarik kita boleh sebut di sini ialah pada awal kedatangan Islam, dia punya hukumnya seorang lelaki musyrik boleh menikahi seorang wanita muslimah. Itu hukum fi bad'il Islam, di awal dakwah Nabi, dakwah Islam di Mekah. Peringkat awalnya begitu. Antaranya ialah Abu Al-As bin Ar-Rabi' telah berkahwin dengan anak perempuan Nabi yang sulung bernama Zainab. Okey, siapa dia Abu Al-As? Abu Al-As ni adalah sepupu dengan Zainab. Dia adalah anak kepada Halah binti Khuwailid. Halah ni adalah adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi maknanya Zainab kahwin dengan sepupu dia namanya Abul As. Jadi peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, Zainab ni ialah dia Islam lah, dia ikut ayah dia, dia ikut mak dia, dia ikut Nabi SAW dan juga ibunya Khadijah. Tapi suami Zainab, Abul As, masih kekal dengan agama asal. Sebab mereka berkahwin awal lagi, masa Zainab masih terlalu muda lah. Masih terlalu muda.
Jadi pada waktu itu Zainab adalah muslimah, sedangkan Abul As bersama dengan agama kaumnya, itu agama syirik, itulah agama jahiliah. Jadi walaupun begitu lama dakwah Nabi di Mekah, hampir 13 tahun, Zainab kekal bersama dengan suaminya Abul As, walaupun berbeza agama. Walaupun berbeza agama, berbeza akidah. Sebab peringkat awal Islam boleh seorang wanita yang beriman bersama dengan suaminya yang kafir. Boleh. Itu untuk fi bad'il Islam. Baik. Kemudian akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Berlaku peristiwa hijrah. Tahun kedua hijrah berlakulah peperangan Badar. Baik. Semasa berlaku peperangan Badar, Abul As di antara salah seorang yang dipaksa menjadi tentera yang berperang bagi pihak kaum musyrikin. Ini yang sedihnya. Jadi dalam peperangan Badar, Abul As berperang bagi pihak kaum musyrikin Mekah melawan tentera Islam yang diketuai oleh mertua dia sendiri, itu Nabi SAW, tua dia sendiri. Jadi dalam peperangan Badar, Nabi berperang dengan menantu dia lawan dia. Itu kisahnya. Tapi dalam peperangan Badar, Abul As tak matilah, cuma dia menjadi orang tawanan. Dia menjadi orang tawanan. Jadi Zainab yang masih berada di Mekah, sebab masa tu dia masih suami kepada Abul As. Jadi Zainab bila dengar khabar, dia kata, oh, peperangan di sana sudah berakhir, suami dia menjadi orang tawanan. Dia pun menghantar seseorang untuk dibawa kalung, loket. Kalung ni loket pakai di leher. Sebenarnya kalung itu adalah hadiah daripada arwah mak dia dulu, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dihantar seorang wakil untuk bawa kalung ni supaya suami dia Abul As dibebaskan daripada tebusan. Jadi akhirnya wakil yang dihantar oleh Zain itu sampailah ke Madinah. Apabila Nabi SAW melihat kalung itu, orang Kelantan panggil loket, loket tekok. Kita panggil kata ratamah, kita pakai di leher. Melihatnya dia merasa sangat sayu dan pilu. Sebab Nabi ingat ini adalah kalung milik isterinya dahulu, itu Khadijah. Yang telah bersama dengan dia untuk tempoh yang sangat lama. Sebab Nabi kahwin dengan Khadijah masa umur dia 25 tahun. Dan Khadijah wafat ketika Nabi umur 50 tahun. Maknanya Nabi bersama Khadijah 25 tahun. Lama tu, tempoh 25 tahun. Kemudian bila berlakunya peristiwa peperangan Badar, Zainab, anak sulung Nabi hak duduk di Mekah ni, hantar kalung ni, serah kepada Nabi, tujuannya supaya suami dia Abul As dibebaskan. Maka Nabi kata, in ra'aitum an tutliku laha asiraha faf'alu. Apabila kamu melihat, kamu merasai bahawa melepaskan tawanan itu lebih baik, maka itulah faf'alu, lepaskanlah ia. Lalu Nabi SAW membebaskan Abul As. Abul As ni bukan orang lain, menantu dia. Cuma Abul As ni belum Islam. Dengan syarat, Nabi letak syarat. Nabi kata, aku bebaskan kamu, syaratnya kamu perlu melepaskan Zainab. Kirim Zainab, hantar balik. Sebab Zainab masih lagi berada di bawah milik Abul As sebagai isteri dia. Jadi syarat itu dipersetujui oleh Abul As. Dia setuju. Akhirnya Zainab dilepaskan. Itu Zainab dibenarkan untuk berpindah daripada Mekah ke Madinah. Akhirnya Zainab pun meninggalkan Mekah dalam keadaan hati yang berat, sebab dia masih sayang kepada suami dia Abul As. Cuma suami dia tidak Islam. Dia masih sayang kepada suaminya. Akhirnya Zainab pun berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini selepas peperangan Badar. Dia tidak pergi seorang diri lah, dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang dihantar untuk ambil Zainab. Zaid bin Harisah ni adalah anak angkat Nabi. Dan akhirnya Abul As masuk Islam jugalah. Akhirnya dia memeluk Islam, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri, cuma berbeza agama di Mekah.
masa di Mekah. Kemudian selepas peristiwa peperangan Badar, hubungan mereka perlu dipisahkan. Abul As perlu melepaskan Zainab dan pada masa yang sama Nabi melepaskan Abul As tidak menjadi orang tawanan perang. Itu tahun 2 Hijrah. 6 tahun kemudian pada tahun berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, Abul As masuk Islam, berhijrah dan akhirnya mereka kembali bersama. Ada 2 riwayat disebut kalau dalam tafsir Al-Munir. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW kembalikan Zainab untuk bersama dengan bekas suaminya Abul As dengan mengambil kira perkahwinan yang asal dan tidak perlu lagi diberikan sadaqan ataupun mahram mas kahwin. Itu riwayat Ibnu Abbas. Riwayat kedua daripada Amr bin Shu'aib mengatakan mereka kembali berkahwin dengan nikahin jadi dan dengan pernikahan yang baru, dengan akad nikah yang baru, dengan mas kahwin yang baru. Jadi Abul As kembali menikahi Zainab dengan mas kahwin yang lama. Ni satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Maknanya tak perlu bayar mas kahwin. Kembali bersatu semula. Sebab dia dah Islam. Sebab tu kita melihat sangat unik agama Islam dalam bab perkahwinan. Cuba tuan-tuan perhati. Kalau ada orang bukan Islam, katakanlah satu keluarga. Satu keluarga, tak kira lah sama ada yang Hindu ke, yang Buddha ke, kita melihat dalam konteks di Malaysia lah. Kalau satu keluarga ni masuk Islam, tidak timbul soal suami isteri ni perlu akad nikah balik. Walaupun dulu mereka kahwin masa belum Islam dengan cara agama dulu, agama mereka lah. Tapi bila mereka masuk Islam, dengan keislaman mereka, Islam mengiktiraf hubungan suami mereka, hubungan suami isteri antara mereka berdua. Iaitu tak perlu kata mereka kena akad nikah yang baru. Lalu dianggap hak akad nikah hak dulu tu tak sah sebab hak tu akad nikah masa dia belum Islam. Dengan masuk Islam terus. Sebab itulah dalam riwayat Ibn Abbas dia kata bila Abul As masuk Islam dan masuk Islam pada tahun 8 Hijrah, lalu dia pun kembali menikahi, ini bersama dengan Zainab dengan mas kahwin yang lama. Iaitu tak perlu bayar mas kahwin. Baik. Kita lihat ayat berikutnya untuk kita habiskan cerita ni. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka mas kahwin yang telah mereka bayar. Yakni kepada suami yang masih musyrik. Jadi wanita yang beriman perlu bayar kembalikan kembali mas kahwin hak dia terima dulu. Inilah pendapat yang disebut oleh Ibn Abbas dan juga sebahagian tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah. Iaitu perlulah diberikan kembali mas kahwin itu kepada suaminya yang dahulu. Sebab maksud diberikan tu simbolik kepada terputusnya hubungan. Walau tidak perlu pada suami itu datang jumpa isteri dan melafazkan talak. Tak perlu. Bila si isteri itu masuk Islam, suami itu kekal dengan agama asal, tak masuk Islam, maka secara automatik hubungan suami isteri putus. Cuma si isteri kena bayar balik. Kena kembalikan semula mas kahwin yang dia terima dahulu. Adapun orang-orang yang berada di Madinah, jika mereka nak kahwin dengan wanita yang berhijrah ini, bolehlah. Boleh. Iaitu dengan cara diberi mas kahwin yang lain. Sesuai dengan syarat-syaratnya. Iaitu pertama setelah selesai iddahnya. Iaitu wanita yang beriman itu, tengoklah berapa lama tempoh dia masuk Islam tu, lama mana dah. Dan sudah berapa lama dia tidak bersama dengan suami dia. Jadi kalau dia kalau hukum hak asal, dia punya iddahnya adalah salasata quru, dia 3 kali suci ataupun 3 kali bersih daripada tempoh
haidnya. Kemudian adanya wali, macam biasalah ada wali nikah, tak ada saksi bagi pengantin lelaki. Jadi kalau ada mana-mana sahabat di Madinah yang nak mengahwini wanita yang baru berhijrah ke Madinah, perlu mengambil kira syarat-syarat inilah. Kalau wanita ni dah ada suami dulu, kena tunggu sampai habis iddah dia, dan perlu ada wali untuk dia. Wali tu kalau tak ada di kalangan ahli keluarga, ni boleh guna, kita panggil sini wali hakim. Wali hakim ni merujuk kepada ulil amri lah, wakil pada pihak pemerintah. Kemudian dalam situasi yang kedua, kalau si suami itu masuk Islam, adapun isterinya tidak masuk Islam, maka tidak boleh si suami itu tetap bersama dengan isterinya yang masih dalam keadaan kafir. Ayat ini merupakan pengharaman Allah kepada hamba-hambanya yang sudah beriman, iaitu mereka diharamkan untuk menikah ataupun untuk kekal bersama dengan isteri mereka yang musyrikah. Contoh yang kita telah lihat kemarin kan, macam mana Asma binti Abu Bakar dikunjungi oleh ibunya Qutailah binti Abdul Uzza. Ibu dia tu adalah bekas isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi oleh kerana ibu dia tidak memeluk Islam, maka terpisahlah hubungan antara Abu Bakar dengan bekas isterinya Qutailah binti Abdul Uzza. Jadi suatu hari Qutailah ataupun mak kepada Asma ni nak datang jumpa dia dengan bawa hadiah. Jadi dia rasa boleh ke tak boleh ni. Akhirnya bila ditanya kepada Nabi, Nabi kata boleh. Tidak menjadi kesalahan kerana dia datang hanya sekadar untuk bertemu dengan anaknya, bukan untuk bermusuh ataupun menunjukkan perbalahan. Dan Allah Ta'ala menyatakan di akhir ayat itu adalah hukum Allah. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum, itu adalah hukum Allah yang dia tetapkan untuk kamu. Iaitu maksud hukum di sini adalah dikecualikan wanita beriman yang berhijrah daripada isi perjanjian Hudaibiyah. Sebab asal isi perjanjian Hudaibiyah, mana-mana pihak yang lari daripada Mekah ke Madinah perlu dikembalikan kepada ahli keluarga ataupun kepada pemilik mereka. Itu asal perjanjian Hudaibiyah. Kalau nak tahu lebih jelas, tu kena baca sirah lah dalam bahagian tajuk Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Tapi dalam kes yang macam ni dikecualikan bila turunnya ayat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-11 ataupun ayat yang kedua yang kita baca hari ini, jika ada sesiapa daripada isterimu yang lari daripada orang kafir, ini dalam kes suami dah Islam, suami itu dah beriman, tetapi tiba-tiba ada di antara isteri dia yang masih kekal dengan kekafiran. Jadi sangat kompleks sebenarnya situasi ni ya, kalau kita lihat. Sebab itu semasa peristiwa Hudaibiyah, kalau kita nak flashback balik, kita ingat balik, semasa peristiwa Hudaibiyah, hampir-hampirlah Nabi nak menyerang orang-orang di Mekah, sebab mereka menghalau Nabi masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tetapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Dalam surah Al-Fatih Allah Ta'ala beritahu, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ. Dialah Allah yang menahan tangan kamu daripada menyerang mereka dan menghalang mereka daripada menyerang kamu ketika kamu berada bibatni Makkah, itu betul-betul di Mekah. Maksud di Mekah ialah di Hudaibiyah, iaitu Nabi tidak menyerang orang-orang kafir di Mekah dan orang-orang kafir pun tidak menyerang Nabi, maka tak berlaku peperangan. Padahal ketika itu di Mekah ada beberapa orang lelaki dan wanita beriman yang menyembunyikan keimanan mereka. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum lalu an tata'uhum.
Kalaulah bukan disebabkan adanya lelaki yang beriman, wanita yang beriman, yang kamu tidak tahu kewujudan mereka, ada orang-orang di Mekah yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka ni maknanya masuk Islam selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian mereka masuk Islam, mereka tidak nyatakan keislaman mereka dan mereka tinggal di Mekah bersama dengan orang-orang kafir di Mekah. Dalam tafsir disebut jumlah mereka sab'ah rijal wa mra'atani, 7 lelaki dan 2 wanita. Mana 9 orang aja. 9 orang sahaja jumlahnya, tak ramai. Tapi disebabkan adanya 9 orang inilah, maka Allah Ta'ala tidak izinkan Nabi menyerang kota Mekah. Kerana dibimbangi takut 9 orang itu terbunuh sama. Takut mereka juga terbunuh sama. Yang disebut di dalam ayat itu, antata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Kerana dibimbangi kamu serang mereka. Tata'u itu mana pijak. Pijak mana kamu serang mereka, kamu lanyak mereka dalam serangan itu. Lalu kamu ditimpa dengan rasa bersalah, ma'arrah. Rasa bersalah sebab bunuh orang Islam sendiri yang kamu tidak tahu dia Islam. Dalam keadaan bighairi ilmi, kamu tak tahu. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Jadi ada yang Islam yang tidak nyatakan keislaman dia. Ada yang suami dah masuk Islam kemudian berhijrah ke Madinah, si isterinya lari duduk dengan orang kafir. Ada pun dalam kes lain si isteri masuk Islam pergi ke Madinah, suaminya masih kafir. Jadi sangat kompleks keadaan tu. Jadi kalau ada mana-mana isteri yang lari pada pihak kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, dapat menewaskan mereka, maka adapun orang-orang di Madinah ini perlu memberikan kepada pihak suami yang isterinya sudah lari itu, beri apa? Dia beri mas kahwin sebanyak mana yang dia bayar dahulu. Kata Mujahid, ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak ikut dalam perjanjian. Ketika seorang wanita lari kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir di Mekah, dan mereka tidak membayar apa pun kepada suaminya, maka apabila seorang wanita dari mereka datang, sang suami tidak berhak mendapat apa pun. Lalu bekas suami wanita tadi pergi kepada mereka. Pergi kepada mereka tadi, maka dibayar dengan sesuai dengan jumlah mas kahwin yang dia telah diberikan dahulu. Maknanya kena bayar jugalah, kena nyucu juga, kena bagi juga sebagai ganti. Ketika wanita-wanita kafir beriman dan berhijrah, maka orang-orang beriman tidak boleh mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Wanita yang sudah beriman itu boleh dinikahi dengan mas kahwin tertentu. Dan sisa mas kahwin, ni yang panggil iqab ni, sisa ni. Lebih mas kahwin tu, sebab mungkin jumlahnya tidak sama. Jumlah tidak sama. Hak dia terima tu banyak, hak ni sikit. Dan sisa atau lebihan mas kahwin yang dulu pernah ia terima dari suaminya yang kafir, maka harus dikembalikan kepada bekas suaminya yang kafir itu. Jadi mas kahwin hak ada ni, hak dia lah. Tapi lebihan itu diberi kepada bekas suaminya yang kafir. Harta yang tersisa daripada mahar wanita-wanita kafir tersebut, apabila mereka sudah beriman, maka ia disebut dengan iqab. Daripada iqab itulah yang diberikan. Dia kira, kita kata macam duit tu musing jugalah. Musing. Macam orang nega lah. Orang nega ni, dia beli satu barang untuk dijadikan komuniti jualan, kemudian dia jual kepada pembeli. Pembeli ambil, pembeli guna. Jadi berlakunya tukar-menukar. Begitulah. Duit tu musing. Macam kita di Malaysia, gitulah. Kita bekerja, kita bayar cukai. Kemudian cukai itu dapat kepada kerajaan. Kerajaan guna untuk khidmat, untuk urus takbir negara. Jadi duit itu musing gitulah. Begitu je dengan iqab ni. Jadi harta yang lebih daripada mas kahwin itu, itulah yang disebut dengan iqab. Setelah turun ayat ini, maka apabila salah seorang isteri kaum mukmin tiba-tiba pergi bergabung, ataupun melarikan diri duduk dengan orang-orang kafir musyrik di Mekah, maka orang-orang mukmin
harus mengembalikan mahar kepada suaminya yang orang-orang mukmin di Madinah lah. Orang mukmin orang ramai tu perlu bayarlah, beri kepada si suami yang isterinya sudah tiada ni. Sebab isteri ni nak bayar ni tak ada, dia lari dah. Jadi macam mana suami tu nak dapatkan tu? Jadi kalau tak dapat, maka orang lain yang ada di Madinah tu kena tolong bayar. Mahar itu diambil daripada iqab, iaitu harta yang tersisa, yang lebih, jumlah harta yang lebih daripada mas kahwin wanita-wanita yang asalnya kafir dan wanita itu sudah beriman. Jadi agak kompleks ya perbincangan kita tajuk ni. Cuma saya nasihatkan kalau kurang faham, kurang jelas, kena cari mana-mana naskah tafsiran yang kita boleh baca untuk faham. Sebab uslub gaya bahasa ni ringkas dalam Quran. Kita nak faham domain ni kembali kepada mana, ayat ni cerita tajuk apa sebenarnya. Sebab dalam Quran kadang-kadang dalam satu ayat ni tajuk lain, tapi dalam satu ayat tiba-tiba ni dah masuk tajuk lain dah. Itulah peranan para ulama tafsir untuk memahamkan kepada kita tentang apakah perbincangan yang ataupun topik yang perlu kita faham daripada ayat itu. Wallahu a'lam. Habislah untuk perbincangan kita dua ayat 10 dan ayat 11 di surah Al-Mumtahanah. Jadi dapatlah kita faham daripada ayat ini bahawa peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, walaupun berbeza agama, suami isteri masih boleh tinggal bersama. Sebab ayat ni masa tu belum diturunkan lagi. Tetapi apabila turun ayat ni, hubungan itu terpisah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, salam. Ya, cikgu. Ada dua tiga soalan ni, Ustaz. Yang pertama sekali, berkenaan mas kahwin ni, bermakna dia ada zaman jahiliah ni dah. Ada? Zaman jahiliah ni sudah ada lah mas kahwin ni. Ya, betul. Dan nak tanya di segi kebiasaannya berapa di segi nilainya lah. Kalau zaman kelon ini 70 hijab gitu ya tak? Zaman tu berapa di segi roliknya lah. So yang pertama. Yang kedua, ada kepada sahabat yang mengikut perjanjian Hudaibiyah ni, dia bila dia masuk Islam lagi ke Madinah, ada nama sahabat yang kena atas mula ke Mekah. Yang ketiga, ayat yang nombor 11 ni, Ustaz. Ya. Situasi dia hak Tino ni, dia lari jadi kafir ke, dia lari ke Mekah tu. Ya, jadi kafir, dia murtad. Bermakna dia Islam, dia jadi lari ke Mekah. Kafir ke Mekah. Wallahu a'lam. Pertama tentang nilai mas kahwin zaman jahiliah tu tak ada suatu info yang jelas. Tetapi memang mas kahwin tu memang ada lah. Berdasarkan apa yang pernah berlaku zaman dulu, memang dia ada cara dia lah. Cuma mas kahwin secara umumnya dia jumlahnya besar lah. Besar berdasarkan pada ayat 20 dari surah An-Nisa tu. Wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin, apabila kamu mahu menukar ganti kedudukan isteri dengan yang lain, mana nak kahwin yang lain, tidak boleh si suami ambil mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri terdahulu untuk diberikan kepada isteri yang baru. Kerana kamu telah berikan kepada mereka dahulu kintar. Kintar ni satu jumlah harta yang banyak. Maksudnya mas kahwin itulah. Fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah kamu ambil sesuatu pun daripadanya. Adakah satu kisah berlaku di zaman Khalifah Umar, di mana seorang wanita membantah bila Umar menghakkan jumlah mas kahwin. Lalu dia kata wahai Amirul Mukminin, mana mungkin kamu boleh berbuat begitu, sedangkan dalam Quran Allah Taala sebut wa ataitum ihdahunna qintara,
kamu telah berikan kepada salah seorang isteri kamu itu jumlah harta yang banyak. Mas kawin merujuk kepada jumlah yang besar. Jadi tak ada limit, tak ada had. Cuma zaman jahiliah secara spesifiknya kita tak ada info untuk kita ta'yin berapa jumlah, tapi ia adalah jumlah yang besar. Baik, ada tak sahabat yang masuk Islam kemudian lari? Ada kisah dia ada. Cuma saya tak ingat nama dia tu. Ada seorang yang baru masuk Islam, seorang anak muda masuk Islam. Nanti kita rujuk balik dalam peristiwa Hudaybiyah ada. Kemudian bila keluarga dia tahu, lalu keluarga dia minta untuk dikembalikan. Dan perkara ini berlaku bukan selepas perjanjian Hudaybiyah, ketika baru sahaja selesai Hudaybiyah. Baru selesai perjanjian Hudaybiyah. Tiba-tiba datang seorang anak muda menyatakan keislamannya. Lalu dibantah oleh ahli keluarganya. Maka Nabi kata, kita dah buat perjanjian, maka terpaksa dilepaskan juga. Disuruh keluarga dia ambil lah. Walaupun dengan hati yang berat. Sebab Nabi kata kita tidak mahu langgar janji. Nabi dia berpegang kepada janji. Ada. Cuma saya lupa nama dia tu. Kita rujuk balik. Kemudian untuk ayat ke-11. Adakah merujuk kepada wanita yang lagi tu merujuk kepada yang yang murtad. Apabila salah seorang isteri kaum mukmin pergi bergabung dengan orang-orang kafir, sama ada kes yang pertama, boleh jadi dia dah Islam kemudian dia murtad, ataupun kes yang kedua, dia asalnya tidak Islam, bila suami dia masuk Islam dan dia tidak bersedia untuk bersama suaminya dan Islam, maka dia pun lari. Jadi dua situasi itu betul berlaku. Tapi yang pentingnya dia tidak lagi bersama dengan suami asal kerana dia mahu bersama dengan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, kita bukalah untuk bacaan dengan sedikit masa yang ada. Mungkin ayah di nak baca ke? Sebab ayat dia panjang hari ni tu, ayat 10 tu. InsyaAllah. Silakan Aidi. Ambil ayat 10 panjang tu. Tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر
الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Habislah jadi. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu. Firi dia bagi bawah ra sebab rasa bunyi bagi atas tadi. Mula. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ملا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Habislah jadi. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار boleh ambil azwaj itu. Min azwa dia. من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به Sadaqallahul azim. Okay, kita berhenti setakat ni. Dah 7.30 sebab pagi ni banyak hal lain pula ini. InsyaAllah kita sambung lain kali lah. Untuk penutup surah ni ada satu ayat lagi yang ada kaitan dengan perjanjian Aqabah. InsyaAllah kita akan sambung esok lah. InsyaAllah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ustaz. Ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Doa ini. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Apa saya ada buat panado 2 keping. Ada supik kan. Dak hok belum